Selama mana di Islam, kita kena sayang. Selain daripada tu, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng belah sana, dia ni geng parti Tupperware. Kau jangan baik dengan dia. Dah sudah, rakyat sudah memilih dia. Jangan gaduh, dah cukup. Ni 24 jam politik tak pening kepala. Sudahlah kan. Sini tak ada tempat lain. Jangan kan. Nabi tak ajar benda-benda macam tu. Baik semua. Semayang semua tak ada. Sebab akan dia parti ni maka kiblatnya sangat sikit. Tak ada. Sama kita. Sama. Itu sebabnya tautkan hubungan kita, rapatkan sah antara kita, perbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara, bahagia Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3 Barisan Jawatankuasa Surau, Surau Al-Hidayah. Betul lah tadi kan, orang yang tak tahu terlajak lah sampai ke hujung. Saya salah seorang lah, terlajak. Ingat kan, senang jumpa surau kan, tersuruh kan. Ada pasport, boleh dapat jumpa. Alhamdulillah. Jadi malam ni syukur kita, dengan izin Allah malam ni dapat kita bersama di dalam suasana yang sangat sejuk, diiringi dengan hujan rahmat, untuk bersama-sama membicarakan perihal jiran bahagia masyarakat sejahtera. Bila sebut tentang kejiranan ni, saya ingin memetik bagaimana dalam hadis Nabi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman seseorang pun di kalangan kamu secara sempurnanya sehinggalah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Maknanya macam mana kita sayang diri kita, macam tu juga kita kena sayang orang. Malahan dalam satu hadis yang lain Nabi sebut tak sempurna selagi mana kita tak menyayangi orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dan bila kita melihat macam ni keadaan daripada hadis ni, makna tak sempurna iman kita tu dilihat bagaimanakah perilaku, tindak tanduk kan, komunikasi kita dan juga sikap kita terhadap jiran kita. Sebagai seorang mukmin, bila sebut iman ni mukmin. Sebab bila satu hari Arab Badui dia mengaku dengan Nabi, dia kata sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman. Nabi kata lagi baik kamu menyebut aku seorang Muslim. Nabi kata, kenapa pula? Maka Nabi kata Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi iman tak boleh selesai dengan pengakuan. Kan? Maknanya kalau kita Islam, aku Islam, tak ada masalah, kita boleh sahkan, kita boleh timalah sebab dia mengaku di Islam. Tetapi bila mengaku dia mukmin beriman, yang tu tidak tidak muktamad selagi mana tidak dibuktikan dengan tindak tanduk perbuatan kita. Dia Islam tapi tak semayang, Islam tapi dia mengutuk Islam juga. Dia Islam tapi dia menentang apa juga benda-benda baik yang orang Islam buat kan, contoh kan. Jadi makna sayang macam malam ni kan, nak buat program yang baik macam ni. Kadang ada juga yang apa hal tak ada benda lain kena buat kan. Buatlah program lain, makan-makan kau. Bila baik makan salah juga. Kalau baik makan-makan buatlah ceramah. Dan memang ada tu kan, setiap karya, setiap taman ada wakil yang masuk air. Tak puas hati banyak kan. Tapi kat sini tak adalah, ni tempat lain sini okey kan. Jadi makna kata ada je benda tak puas hati kan, ada je. So orang macam tu pedulilah, jagalah yang ramai ni Yang ramai ni okey lah, macam buat gated and guarded kan. Ada satu taman perumahan saya pergi tu, saya tak nak sebutlah kat mana. Gated and guarded tu dibuat 400 rumah yang dah duduk. Ada lagi lah banyak rumah yang belum duduk. Ada lagi lah rumah-rumah yang belum diduduki. Tapi setakat yang dah duduk tu, dalam daripada 400 rumah tu adalah dalam 200 lebih rumah dah diduduki. Setuju dah buat gated and guarded. Asal rumah tu bukan skim gated and guarded ni. Jadi dia pun setujulah. Bila setuju buat, dah buat, kolek-kolek, adalah seorang ni baru pindah, dia tak setuju. Dia bantah, dia baru pindah, dia tak setuju. Dan seorang ni tak setuju dengan 200 lebih yang dah setuju ni. Jadi dia buat surat macam-macam lah, hantar kat kementerian, hantar kat ni, bantahan kan. Dia kata benda ni menggugat hak asasi dia, kenapa nak tahan-tahan. Jadi sampaikan penduduk taman
Bagi dia tak payah bayar duit maintenance pun tak apa. Tak payah bayar duit maintenance, tak payah bayar duit maintenance, punya siap bagi access card tu percuma. Kau tokan lah biar palang tu terbuka. Tak, dia suruh buka kat palang tu. Tu namanya borok. Dia bukan orang dah. Kalau orang tak macam tu panggil dia, kan. Kalau orang tu makna orang dah lebih kurang banyak dah, kan. Tapi ada yang perangai macam tu. Dia memilih itu ikut apa tu? Ikut hati tu, nafsu dia. Nafsu marah dia, ego tinggi. Tolaklah ke tepi ego ni, persaudaraan kita sesama Islam, kan. Nabi ajar kita rendahkan ego, kan. Nabi ajar. Nabi sendiri pun mengalah dengan banyak orang yang baik Nabi tu. Nabi mengalah. Tapi tidaklah bermakna Nabi tunduk pada orang, tak. Tapi akhlak Nabi tunjukkan, kan. Jadi maknanya kita ni perbuatan-perbuatan kita, menyayangi saudara-saudara kita, menyayangi jiran-jiran kita, kan. Jangan kita marah. Kadang-kadang kita tak tahu, dia tu tak campur orang, buat hal dia je. Besok sakit ke apa kan susah. Kadang-kadang kita kena faham, ada jiran-jiran ni yang dia tak tahu macam mana nak bercampur. Bukan dia tak nak, dia tak tahu. Dia mungkin dah biasa membesar dalam hutan. Jiran tak ada. Ayah dia dulu pegawai dekat jabatan hutan, duduk kat dalam hutan, contohlah, kan. Kemudian dia, ayah dia mungkin pegawai-pegawai besar dulu, rumah dia sebiji-sebiji macam rumah DO lah dulu, kan. Rumah dia ada rumah rasmi, dia mungkin pergi sekolah balik rumah tu je, mungkin kurang bercampur, mungkin macam tu. Yang seorang ni pula terlampau baik dengan semua orang sebab dia dulu ayah dia askar berpindah randah, kan. Kalau grup WhatsApp itu ada 8 grup WhatsApp sekolah aja ada 8, sebab dia kejap-kejap tukar sekolah semua alumni. Kan, itu kadang ada tu, kan. Ada yang macam tu. Jadi makna kita cubalah sangka baik. Agaknya dia tak tahu, bukan dia tak nak, dia tak tahu. Dan bila dia tak tahu, cari jalan macam mana cara kita nak perbaiki hubungan kita dengan dia. Dan malahan juga seorang mukmin tu turut akan merasa sedih dan risau sekiranya saudaranya hidup dalam penuh kesusahan. Malahan kalau nampak ada jiran yang hidup dalam kemaksiatan, dia pun rasa susah. Macam mana ni, kita kena tegur dia tu. Takut dia terbabas kehidupan dia tu, kita kena tegur dia. Nampak tak, kadang macam tu. Lepas tu ada berjiran, nampak pula jiran tu bawa balik perempuan lain. Contoh, kita tak tahu perempuan tu siapa, kan. Macam mana kat tiba-tiba nampak jiran ni bawa perempuan balik, kita pun tak tahu. Sangka baik dulu. Besok tiba-tiba bini dia datang jumpa kita tengah sidai kain, dia pun datang. Nak tanya sikit lah, dia tak nampak suami saya bawa perempuan lain balik. Masa tu kebijaksanaan kita. Jangan kita fikir lu, aku macam mana pun kau nak selamatkan juga ni. Masa tu kita wajib jaga. Kita cakap entahlah, tak perasan. Kan kalau kita beritahu, kan gaduh kawan tu. Tak perasan sangat. Tapi bila dah habis tu tahu, panggil suami dia. Bang, tadi bini abang tanya, abang ada bawa perempuan lain tak? Saya cakap saya tak perasan. Abang lepas ni bang buat lagi, saya cakap, bang faham nak? Berhenti bang buat benda-benda tak elok ni. Contoh, cakap tu. Ini tak, bini tu baru tanya kali pertama, ada tak nampak suami saya bawa bawa perempuan lain? Itulah tu. Saya ni nak cakap salah, tak cakap pun salah, kan? Konon ambil borek benar tu, kan ambil borek tu, suka tengok orang tu jahanam tu, kan? Kena pandai-pandai. Tapi pesan kat saya, janganlah pula biarnya pun tak boleh. Kena pandai, kan? Tu bohong sunat tak ada, bohong wajib ada. Dan maknanya kasih sayang ni, kasih sayang kita dengan jiran-jiran kita, menginginkan saudara berada dalam hidup dalam kasih sayang Allah. Kita nak semua hidup dalam kasih sayang Allah, bab kejiranan ni, kan. Seorang mukmin yang sejati akan mengharapkan temannya dikurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan kalau seorang muslim tu rasa kurang senang atau sakit hati dengan kebahagiaan yang dikecapi oleh jiran tetangganya, oleh saudaranya, maka itu petanda bahawa kita belum memiliki iman yang sempurna. Kita susah hati tengok orang tu gembira, maka kita ada masalah dengan iman kita. Dia pakai kereta besar lah bang, alhamdulillah, dapat juga hajat dia nak pakai kereta besar. Bang dia pakai kereta besar lah, alah macam dia seorang yang pakai, ramai lagi yang boleh pakai, belagak, tak mana dicuri duit tu pun tak tahu. Nampak ayat.
Kan? Bang, bini dia lawa bang. Bini dia lawa. Kau kena lawa pada dia. Macam tu ayat kan. Tah mana tah disihir, dibomoh perempuan tu. Dia kata kan. Ada je ayat dia. Tak puas hati dengan orang. Anak dia dapat 6A, PSR. Macam anak dia seorang ni. Ada je benda tak puas hati. Dengar anak dia dapat 6A. Alhamdulillah. Ada juga budak-budak pandai dalam Taman Sunway ni. Seronok tu. Agaknya masuk asrama penuh budak tu nanti. Nampak kan? Ciri-ciri mukmin yang baik. Dia akan sentiasa mengambil berat dan mempedulikan tentang keadaan saudaranya yang lain. Ketika mana saudaranya diuji dan ditimpa satu musibah, dia akan datang menghulurkan bantuan. Kan? Buatlah perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kegembiraan itu wujud di kalangan jiran-jiran dan juga saudara-saudara kita ini. Dari segi perbuatan-perbuatan, kata-kata yang lemah lembut dan sopan, senyuman yang manis, gurauan yang menyenangkan, yang menyebabkan jiran-jiran rasa bahagia duduk di kawasan kejiranan kita ini. Masalah kita pada hari ini adalah memandangkan kita berada pada zaman teknologi. Zaman teknologi seolah-olah kejiranan ini sudah kurang diambil perhatian. Malahan sahabat-sahabat itu diukur dengan berdasarkan berapa ramai followers. Berapa ramaikah friendnya dalam Facebooknya. Malahan dia dengan bangga. Ada 5,000, aku dah full dah friend aku ni 5,000 tu. Kan? Wahal semua tak sesiapa bangsa orang Filipin ada. Kan? Orang pun dia main accept ya. Yang penting kawan dia ramai. Macam itulah kan. Ya tuan-tuan. Ada orang macam tu. Kau friend kau berapa dah? Lagi satu, dia upload gambar malam ni. Alhamdulillah. Syukur dapat tengok Samsung debat dekat-dekat. Kan? Dia update lah, dia update ni. Kemudian kejap-kejap tengok telefon. Kejap tengok dah berapa like dah, dah berapa orang komen dah. Kata ada like yang komen. Untunglah ada seorang kan. Tak ajak pun yang seorang lagi. Kenapa aku tak tahu tu? Lah tengah jam lah, hujan lebat nak balik kan. Macam tu lah kan. Macam-macam kan. Tu sebabnya kita ada ni kan, ada kamera hari ni, ada rakaman live secara maya, semua orang dapat tengok. Ini kebaikan tak apa. Tapi diukur kawan-kawannya, persaudaraan. Tu sebab kalau kita tengok orang yang ramai friend dalam Facebook kat luar ada senyap. Kadang-kadang dalam Facebook, dalam WhatsApp bukan main, macam-macam dia tulis. Macam-macam dia cakap tau. Kat luar bangang yang muka macam tak ada apa-apa lah tuan-tuan kan. Tapi dekat dalam Facebook, dalam WhatsApp, dia membalun. Cuba tengok. Hui, tahap dewa-dewa dia dah. Segala apa semua dibalun ni kan. Macam-macam lah kan. Jangan tengoklah siapa yang cakap tu, tengok apa yang dia cakap kan. Macam kat surau ni pun Alhamdulillah. Macam ni punya selesa kan. Datang lah, kuliah hari-hari datang. Jangan tuan-tuan dan perempuan tak datang. Rugi. Kita datang majlis ilmu ni, datang taman syurga. Saya terbaca ada satu budak, saya ceramah kat Tawau itu, dalam dekat t-shirt itu kat belakang tu dia tulis hashtag pergi syurga balik hari tu. Pergi syurga balik hari. Puan, bagus betul budak ni, kreatif. Pergi syurga balik hari, makna pergi majlis ilmu. Kita datang taman syurga ni. Nabi kata siapa yang datang ke dalam majlis ilmu kan, datang ke majlis ilmu, siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dah lah sempit jalan. Kan tak berani bawa kereta, bantai menapak daripada rumah dia tadi. Rumah dia ujung tu. Jalan tu, dah jalan-jalan ke syurga tu. Amin. Kan? Walaupun gelap gelita kan, ada jalan lorong yang gelap tadi jalan. Tetapi Allah Ta'ala akan terang dengan jalan esok akhirat esok. Janganlah risau-risau. Datanglah. Bukan kau cik anaknya surau, seleso. Ekon. Siap sudut dinding ekon. Menabut. Laju angin ni. Kapet tabal. Tabanam muka bila sujud. Apa lagi nak? Kan? Steady kan. Rugilah tak datang. Posan ke orang nak datang ramai-ramai. Kan? Datang ramai-ramai. Kat kampung-kampung. Dia taman perumahan dekat bandar-bandar ni tak ada masalah tuan. Kat kampung-kampung sekarang ni masalah sikit. Sebab banyak jemaah yang dah tak ada. Yang dah tak sihat.
Kebanyakan orang dulu-dulu kalau pencen balik kampung. Orang sekarang pencen tak nak balik kampung, dia duduk bandar sebab semua dah ada. Klinik, pasar, apa semua roket kan. Duduk kat kampung kan, dia pun tak nampak rumah orang. Mana satu rumah orang tak tahu. Jadi itulah, bukannya orang tak nak pergi masjid, orang dah tak ada kat kampung tu. Sini ramai, saya tengok cara ni Alhamdulillah. Bila macam ni keadaan terasa sempit surau ni kan. Mak. Bila dah ramai macam ni terasa sempit Nak rasa lapang tunggu subuh pagi esok. Kan tu terasa lapang surau tu. Kan? Tapi insyaAllah maintain. Itu sebab orang Yahudi pun letak target kat kita. Dia tak takut dengan ancaman orang Islam selagi mana jemaah subuh tak sampai 3 saf. Tak ada dia rasa kita ancam. Jadi kita akan tengok dia letak KPI hidup dia pada macam mana orang Islam pergi subuh. Nak tunjukkan apa? Subuh tu penting. Nabi siap bagi tahu lagi, siapa nak murah rezeki, jaga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dah bagi tahu dah formula ekonomi kita kan. Tapi kadang kita tak ambil. Subuh kan subuh gajah kan, subuh dinosaur. 5 minit sebelum pukul 1, sebelum zuhur 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Tahajud imam siapa pula kunut tengah hari ni. Kan? Itulah perangai kan. Maka perkaitan kejiranan ni perlulah kita jaga elok-elok. Dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Jangan buat benda-benda keji, jangan buat benda-benda mungkar dan permusuhan. Elakkan permusuhan. Tengok Nabi sayang siapa? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Orang lelaki faham ya? Orang perempuan faham? Faham dengan tak setuju lain tau. Faham ke tak? Setuju tak? Wah ngeleng ni Pak. Tak, maksudnya lelaki-lelaki ramailah isteri-isteri dia. Lelaki, bukan saya merujuk pada seorang tu ramai. Tak. Macam orang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang sahabat-sahabat, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuk jemaah yang hadir pada hari ini. Kena sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Jadi makna selama mana di Islam, kita kena sayang. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng belah sanun. Dia ni geng parti Tupperware. Kau jangan baik dengan dia. Dah sudah, rakyat sudah memilih itu. Jangan gaduh, dah cukup. Ini 24 jam politik tak pening kepala. Sudahlah kan. Sini tak ada tempat lain. Jangan kan. Nabi tak ajar benda-benda macam tu. Baik semua. Semayang semua tak ada. Sebabkan dia parti ni maka kiblatnya sangat sikit. Tak ada. Sama kita. Sama. Itu sebabnya tautkan hubungan kita. Rapatkan saf antara kita. Perbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Dan surah An-Nisa pula ayat 36. Bermaksud dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, yakni musafir yang dalam kesusahan, dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Dalam Quran dah sebut. Makna buat baik. Buat baik pada mak ayah kita, saudara mara kita. Dan bila kita tengok hari ini, zaman teknologi, kesibukan kita sampaikan dah tak ada masa untuk benda lain, tapi update sampai pula. Update dalam Facebook, update dalam WhatsApp sampai pula. Tetapi dalam hal kejiranan kita sentiasa tak sampai. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dengan kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu. Sahabat mana? Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut ajalah. Nabi kata. Nak tunjukkan betapa benarnya Islam yang dibawa. Nabi dah nampak dah jiran atas bawah tu ada.
Tapi sahabat tak nampak. Sampai ke sudah, sahabat tak jumpa pun. Rupanya zaman kita baru jumpa rumah apartmen, rumah flat. Rupanya atas bawah tu pun jiran. Dan bukan hanya itu jiran, wajib baik-baik. 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, atas bawah. Masalahnya atas bawah dia tak kenal pun siapa duduk atas. Jangan cerita pun bawa kepada 40 ke atas. Memang berapa banyak hari ni apartmen yang sampai beratus tingkat pun ada dah. Tapi tak baik pun. Bukan tak kenal pun. Jangankan itu, jiran yang sebelah menyebelah pun tak kenal siapa. Ialah kita keluar, dia belum balik lagi. Dia balik, kita dah keluar. Kan? Kadang-kadang kita dah sampai rumah, dia belum sampai rumah lagi. Kita dah tidur, dia baru sampai. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul Debat. Lah, dia duduk taman kita ke? Oh, kan? Nampak. Dia nampak ulang alik pula tiba-tiba kan. Tapi macam mana cara nak baik? Macam mustahil kan? Ada formula dia. Ada formula dia kalau nak baik, kiri kanan depan belakang atas bawah ni. Paling senang datang surau settle. Habis cerita. Apa susah? Jangankan 40 kiri, 100 kiri, 100 kanan pun baik-baik, tak ada masalah. Datang surau. Baik dengan semua. Inilah tempat yang paling senang. Maghrib tumpuan ni, jangan risau. Maghrib isyak datang kita ni kadang malulah tiba-tiba nak datang surau. Malu apa ni rumah Allah? Nak malu apa? Malu. Pedulilah apa orang cakap. Orang ni memang gemar bercakap. Jangan kita datang surau sebab orang bercakap kau orang tak bercakap. Datang surau kerana Allah. Datang rumah Allah. Dan orang yang dah datang ke surau jangan pula sindi-sindi orang yang baru datang. Kau ni tiba-tiba datang ni, faham? Mesti lah, mentang-mentang lah Samsul Debat datang, pun nampak muka kau kan? Contoh, jangan cakap macam tu. Sebab ni bukan rumah kita, ni rumah Allah. Raikan siapa yang datang, sama-sama. Alhamdulillah, seronok tengok kau datang. Seronok tengok, wih, best betul. Bertambah jemaah gitu. Macam tu lah cakap. Kan? Mendangan di sini, kau ni datang tiba-tiba ni mesti nak kenduri kan? La ilaha illallah hayat kan? Tak adalah, mana ada. Langsung tak diajak kenduri tu. Langsung balik, sudah diimport jemaah daripada surau lain. Lepas tu kita lah terasa kan. Kadang dia tanya tu. Imam mana imam? Imam lah, imam mana imam? Dia tanya. Sebab dia nak ajak kenduri. Imam mana? Yang dia tak tahu, yang dia tanya tu imam. Lagilah bengkok imam tu. Ya lah imam. Minta maaf lah imam, tak perasan. Kau selama ni semayang mana? Sinilah. Habis pula kau tak perasan lah. Dah imam pandang depan, dah salah imam pula pandang depan. Macam penyanyi ni kan pandang penonton. Jadi lepas ni imam kono lah pandang jemaah agak kan. Allahu Akbar. Tak pun tak rukuk. Gila kau juga kan. Jangan. Kan? Jadi itulah dia. Kan? Jiran ni kena baik. Dan jiran tetangga adalah orang yang berdekatan dengan kita di dalam Islam. Jiran ini terbahagi kepada 3 jenis. Iaitu jiran 3 hak, jiran 2 hak dan jiran 1 hak. Jiran 3 hak adalah dia berjiran dengan kita, ada hubungan saudara dengan kita dan juga dia Islam. Itu 3 hak. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara, ada hak sebagai jiran. Jenis yang kedua, jiran 2 hak. Dia Islam, bersaudara, dia Islam, dia berjiran dengan kita tetapi bukan saudara kita. Maka dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan yang ketiganya jiran 1 hak. Jiran 1 hak dia bukan saudara, dia bukan tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Dalam sejarah dicatatkan bahawa Khalifah Umar bin Khattab mempunyai seorang tetangga Yahudi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Maka apabila beliau menyembelih kambing, maka dia tidak akan terlupa akan memberikan sedikit kambing tersebut, daging kambing tersebut kepada jiran dia berbangsa Yahudi. Ya? Hormatlah jiran kita. Demi Allah, Nabi kata, demi Allah dia tidak beriman. Dia tidak beriman, dia tidak beriman. Siapakah dia? Sahabat tanya. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kategori dia tak beriman, terus Nabi kata, kalau dia menyakitkan hati jiran dia. Kalau dia menyebabkan jiran dia tak senang dengan dia.
Tetapi bukanlah tu tiket kita nak kata, tak beriman dia tu. Tak. Tetapi kita pula, Imam Al-Ghazali pula bagi tahu salah satu daripada adabnya adalah kita bersabar dengan kerenah jiran. Itu pun juga satu adab dengan jiran. Ya. Kan? Kemudian sabda Nabi lagi, tidaklah akan memasuk syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Jangan kita menyakit. Pagi-pagi dia rem motor. Pukul 4:30 pagi. Dia punya motor lain sikit. Kan? Lepas tu bantai berburak dengan kawan dekat depan rumah. Kau togolak-golak berbual. Dekat depan rumah sampai jiran tak boleh tidur. Ada jenis jiran yang tak boleh dengar bunyi nak tidur ni. Sunyi sopi. Salah satu sebab dia beli rumah dekat sini dan ambil rumah paling hujung dekat dengan hutan. Salah satu sebab dia tak nak dengar bunyi. Jadi bila dengar bunyi dia tak boleh tidur. Ada setengah tu pula tak boleh ada cahaya langsung. Ada juga. Macam-macam jenis. Jadi kita kena faham. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan. Ya. Nabi menyatakan lagi dalam hadisnya, tahukah kamu apakah dia hak jiran tetangga itu? Nabi tanya, tahu tak apakah hak jiran tetangga tu? Yang pertamanya, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolonglah. Ya, tolong. Dia minta tolong. Dia tahap persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Satu nama dia ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Maknanya mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Datang jiran, tolong apa ni, rumah saya nak bersalin, tak ada kereta nak hantar pergi hospital, boleh tak pinjam satu kereta? Kebetulan rumah kita ada 6 biji kereta. Macam Yuska lah. Kan? Jadi kita pun nak bagi pinjam kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Saya jawab jujur lah, kereta nombor 1 Camry yang baru keluar tu. Kereta nombor 6 kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jabatan Pulau Pinang dulu tahun 86. Agak mana satu bagi pinjam kat Rasa-rasa lah yang tergamak lah, kereta nombor 1 ke nombor 6? Nombor 3 jawab. Orang cakap nombor 1 ke nombor 6? Kebiasaannya kita akan bagi yang nombor 6. Ni lah kau pakainya. Makasih lah tuan, makasih lah. Tapi kau kena ingat ada 2 pantang. Ada pantang lah pula. Pertama biar 1 tu kau kena gogah-gogah sikit. Dia gam. Tu biar 1 tu. La ilah Allah tahu. Tak apalah. Yang penting ada janji jalan. Yang kedua apa? Yang kedua break tak makan tapi insya-Allah langsung tak jadi pinjam. Kereta break tak makan bagi pinjam orang sesio betul perangai kan. Langsung tak dipinjam. Kalau nak bagi yang elok-elok kan. Kereta break tak makan bagi. So balik bang, tak apalah bang, balik. Bagi kereta Camry itu plastik pun tak buka lagi. Kau tumpah darah, senang. Kan? Yo, kita bawa makanan bawa balik daripada KFC contohlah. Bawa balik ayam goreng. Menangis budak. Kenapa kita beli KFC tadi? Sebab bini nak makan mana? Pokoknya kau dik. Hai, dah lama tak balik. Kita orang lapar. Kau ambil lah semua ayam ni dik. Kau makanlah. Terima kasih cik. Masuk dalam kan tengok. Menjawab kat dalam. Masuk bini. Terangkit koning. Mana? Ayah. Ayah. Kesian orang sebelah dah. Dia lapar tak makan. Dalam rumah ni. Dalam rumah ni pun nak mampu je ni. Tapi bukan kita lah, orang lain agaknya kan. Tak, kita tak ada tahap kita tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita sendiri. Kalau ayam tadi kita mungkin kita bagilah 2 ketul, ambil lah adik 2 ketul, yang lain kita masuk dalam. Tu nama yang kita sebut tadi, isar tadi, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Memang susah nak buat. Bukan cakap orang lah termasuk yang bercakap ni.
Betul mengaku ni, bukan senang tu, bukan senang. Kan? Tolonglah saya tak ada kenderaan, kau bawa kereta ni balik, tak apa, saya pandailah jalan kaki balik Seremban. Contoh macam tu lah kan. Kau tergamak lah buat, tak tergamak lah, pandailah kau kan, macam tu kan. Betul, tak kuat lah, tak kuat. Mengaku tu kita orang kan, tak kuat kita. Kita tolong orang pun tak ada sampai tahap menyusahkan orang. Contoh lalu tabung. Kita ada dua pilihan, duit besar ke duit kecil nak bagi. Kan? Dan dalam surah Al-Imran dah beritahu tu, ayat 92 tu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang mana paling kita sayang antara RM5 dengan RM100? Mana paling sayang? Mula dia jawab RM5, menyampah pula aku kan. Tu yang bagi RM5 tu sebab sayang RM5 tu, sebab dia color dia tu menarik kan. Mula lah bagi. Aduh yang alasan kau tak nak bagi RM100 kau cakap lah kan. Tapi itu dia. Tapi benda tu pernah berlaku tak? Pernah. Kalau kita tengok zaman Nabi dulu macam mana, kita tengok Puak Ansar Muhajirin dulu macam mana, Nabi mempersaudarakan kan, tu tahap isar. Tetapi kalau tak dapat isar tahap yang pertama, kita ambil tahap yang kedua. Tahap yang kedua yang paling ringan namanya salamatus sadri, berlapang dada. Tapi bila cerita bab berlapang dada ni kan, jangan kata jiran, jangan kata kawan-kawan, adik-beradik sendiri pun tak dapat berlapang dada dah, bergaduh. Tak dapat berlapang dada, pahal pula alung dapat tanah tu. Apa angah ni bukan anak ke? Nampak ayat. Tak berlapang dada. Wahal arwah tu dulu dah fikir dah sebab apa nak bagi alung tu. Sebab dalam ramai-ramai adik-beradik dia nampak alung tu je takkan jual tanah tu. Contoh. Yang angah ni fikir berniaga agak macam tu lah. Yang alam pula, ni bagus ni, macam peluang boleh buat ni kat tanah ni. Contohlah, dia nampak dia tak nak rumah tu apa, contohlah kan. Tetapi kadang kita tak dapat berlapang dada tu. Tak dapat. Adik-beradik pun tak dapat. Orang pun tak dapat. Kalau adik-beradik tak boleh berlapang dada, orang lain lebih lagi. Tapi ada orang, kawan-kawan dia boleh belanja makan. Saudara mara tak dapat tu. Kedokut. Ada juga yang jenis macam tu. Dia lebihkan kawan. Kawan-kawan belanja, bini pun tak dibawa makan dah. Bawa lah naik motor tak kerja, pergi makan kat luar lah. Tapi tak banyak mana kedai makan luar ni. Kedai mamak banyak amat tu. Tak kisahlah, yang penting layan roti topuk sesama. Tak apalah. Roti canai. Roti topuk tu. Pap, roti topuk nama tu. Tak ada lah. Eloklah masin ni kan. Tak ada lah, betul. Pernah berlaku dalam satu peristiwa, kisah benar di Seremban. Bukan orang Seremban macam tu. Benda tu berlaku di Seremban. Faham? Dia adik-beradik. Dia ada 6 ke 7 beradik. 7 beradik. Dalam 7 beradik tu ada satu tanah pinggir. Mak dia tanya, ni ada satu tanah ni terbiar macam mana? Adik kau yang kecil ni nak usahakan tanah ni, kau setuju tak? Adik-beradik pun setuju. Ambil lah mak, tanah tu pun bukannya buat apa pun, terbiar je. Dah semak samun lah. Jadi berluka lah. Biarlah. Sebab tanah tu tak adalah besar sangat. Nak bagi-bagi pun kecil jadinya. Bagilah mak, dia nak buat apa buatlah. Jadi dapatlah ke adik bongsu, semua sign. Bagilah ke adik bongsunya tu. Adik bongsunya ni bila dapat tanah tu, dia pun bayarlah. Contohlah apa semua tu, tolak, clearkan tanah tu, dah torang tanah tu, dia buat joint venture, JV agreement dengan satu peniaga. Tolaklah tanah tu, buat agreement, jadi bersetuju untuk membangunkan tanah itu dijadikan rumah kedai 2 tingkat sebanyak dalam 5 lot ke 4 lotnya tu. Bila dah siap, pulangannya yang dia akan dapat lebih kurang berapa, 1 juta lebih dia dapat. Tanah dan apa semua dapat dengan lot rumah kedai tu, dikirakan dia dapatlah 1 juta lebih. Bila dapat 1 juta lebih, dia fikir dia tak nak lah makan seorang, dia fikir nak bagi jugalah. Tapi dia tak adalah bagi sama rata. Dia bagilah dekat adik-beradik yang lain, bagilah dekat abang dan kakak dia, dapatlah yang seorang 25. Saya tengok sendiri tu, bukan kata saya dengar cerita orang. Sebab kebetulan ada dispute, ada pertikaian antara adik-beradik, dia tanya pandangan saya, nasihat saya masa tu dengan dia, pergilah berbincang dengan seorang peguam syar'i.
Dan peguam-peguam ni kan, yang kawan-kawan saya yang ada, kita pun tengoklah. Dia kata dia dah bayar kek abangnya 25,000. Yang ni dia bagi 20. Yang ni dia bagi 18. Yang ni dia bagi 27. Saya kata pula lain-lain pula bang. Sebab saya dah siap tolak hutang dia orang. Rupanya berhutang pula. Maknanya dia orang tu ada hutang. Dia tolak-tolak kan. Dia selama ni memang bagi pinjam. Bagi. Jadi semua senyum lebar lah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selang beberapa ketika, ada salah seorang daripadanya dah memulakan cucukkan jarum yang pertama. Dia kata sepatut duit 1 juta lebih tu kena bagi sama rata. Kita semuanya ada hak kan. Jadi dah bincang. Akhirnya 6 beradik tadi memfailkan tuntutan di mahkamah. Minta duit itu dibahagikan sama rata. 3 tahun turun naik mahkamah, bergaduh dalam mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia bagi untung. Mahkamah tak cakap macam tu lah. Saya buat keputusan lah macam tu lah. Saya ringkaskan macam tu lah. Maknanya sebab tanah tu dah nama dia. Dia dah bagi tu kira bagus dah tu. Kalau dia tak bagi pun tak apa. Tetapi setelah 3 tahun diputuskan permohonan yang 6 beradik tadi ditolak dengan kos. Dia kena tanggung kos tu. Tetapi natijah daripada tindakan mahkamah setelah 3 tahun tadi, hubungan adik-beradik tak baik sampai hari ini. Tak berbaloi. Itu sebab ada lah. Berlapang ada kan? Duit memang tak pernah sudah. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tu sebab duit tak pernah boleh ganti ikatan persaudaraan, tak boleh. Dia hanya bagi kegembiraan yang sementara, dan orang yang mendapatnya tu pula akan rasa seronok, tetapi syukurlah sebab tindakan dia nak memberikan kepada kita. Bukan nilai dia tu, tetapi kesanggupan dia bagi kat kita tu, kita kena syukur. Kita ni sakit, orang datang bagi duit RM5,000, nak ambil lah RM5,000 untuk rawatan. Bukan masalah RM5,000 tu, tetapi kesanggupan dia mengeluarkan duit tu. Itu yang kita hargai sebenarnya. Kalau tidak, kalau sebut pasal duit, dan RM5,000 bagi yang orang lain tadi RM10,000, nampak? Tak selesai. Nampak tak? Kan? Jadi pertimbangan kita jangan sebab duit. Tak pernah selesai. Jika ia minta pinjaman, kau akan bagi pinjaman kepadanya. Pinjam ni tak semestinya duit, tapi mungkin barang. Ya, mungkin barang. Pinjam cangkul, bagi pinjam. Anda nak perangai jiran ni pinjam tak pulang-pulang tu. Bang, jiran kita tu pinjam cangkul dah 3 bulan tak dipulang bang. Suami pun relax. Jangan marah. Pahal minjam pandai, pulang tak rati. Kadang dia terlupa. Apa salah? Alah, tak berapa ringgit cangkul tu lah. Nanti bang beli lain lah. Agak dah ditolan cangkul tu, biarlah. Kan sana? Tak ada banyak cerita. Kenapa kita nak marah? Kan? Cuba tanya dia. Bang, Assalamualaikum. Salam. Bang, apa dia? Nak tanya lah bang. Tanya apa? Cangkul yang abang pinjam dulu belum pulang lah bang. Yang paling best kan? Ada kau aku pinjam? Tu yang tak tahan. Time meminjam tu dia ingat, time pulang tu dia lupa. Tu belakang tu kan cangkul. Tu cangkul aku lah. Sudah. Oh tak apalah bang. Agak saya salah sangka. Mengalah lah. Tak berbaloi pun gaduh sebab cangkul tu. Kan? Tak berbaloi. Buat elok-elok. Lepas tu jangan balik-balik. Kau jago kau. Kena rumah aku kau tak datang ya. Siap kau. Anak kau ramai lagi tak kahwin tu. Tengoklah. Anak kau kahwin so aku tak datang. Kau tengoklah. Kau tengoklah. Rumah. Balik dondam sebab orang tak datang kenduri dia. Cuba sangka baik. Adulah dia tak dapat datang. Pergi rumah dia. Assalamualaikum. Salam kak. Apa kak tak datang kenduri saya tu kak? Ya Allah, aku memang nak datang rumah kau dah. Dah siap dah. Dah sampai rumah kau, nampak pintu gerbang kau tu. Kan ada pintu gerbang kan kat rumah kau tu, kau baik tu. Dah sampai. Tapi tak sampai. Lepas tu dapat panggilan kecemasan. Zoom balik. Lah kenapa? Oh, rumah abang kau bersalin.
Rumah mana pula? Yang nombor 2. Tak ada siapa nak jaga. Ni lah yang jaga. Tu tanda nak kiamat tu. Dia lah yang tolong jaga. Ada tu memang ada, tapi tak ramai lah kan. Saya beranilah bawa cerita tu kan. Berani bawa cerita yo. Orang lelaki ni bukan berani mana. Dia bukan takut bini, bini menakutkan. Kadang macam tu kan. Tu dia. Tapi orang perempuan sekarang mana tak kisah warna. Yang penting adil kan perempuan kan. Tak rapik dia jawab tu. Marah ada tajuk ni. Aduh, tak adalah. Ni contoh. Contoh. Tu tajuk yang paling dihalang sekali. Jangan bawa tajuk tu kan. Ustazah tu pun tak dapat setuju kan. Saya setuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya tu. Mana dia pun tak setuju tu kan. Jadi minta pinjam, bagilah pinjam mana yang boleh. Alah, yang seorang pun tak terjaga kan, perempuan kan. Jaga seorang tu waktu-waktu, nak lebih pula. Kau ni ambil hati perempuan ni. Macam tu ya. Dia kalau perempuan kena ingat, kalau orang lelaki tu bising, hui lawanya perempuan, hui lawa awek ni. Tu tuan-tuan, tu perempuan yang risau. Dia sebab dia sabut. Yang jadi sonyak ni bahaya tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kan? Abang tak duduk, kau lah sesatunya. Oh, makan main ni. Tiba-tiba cawangan baru dibuka. Tiba-tiba dah ada kan. Kalau dah ada tu, ada orang tanya saya. Ni saya nak cerita juga. Kalau dah ada tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan disensasikan. Jangan kita tambahkan lagi masalah. Kadang dah terada. Contohnya dah ada, kita dengar salah seorang jiran kita dah ada. Jangan sibuk tanya. Macam dia muka macam tu tak tahan pun. Kawan tu mengelupu tak nak cakap kan. Tiba-tiba macam ni saja dia buat gaya-gaya macam tu kan. Kawan dia, aduh matilah aku ni, matilah aku kan. Iya, jangan gitu apa kan. Aduh kawan-kawan yang sangat nakal-nakalnya je kan. Dia ni anak gurau. Kan, jagalah. Yang perempuan yang seorang pun kadang kita tak boleh nak adil, macam mana nak lebih. Kan. Jadi tak payahlah kita marah pula. Kalau aku jadi kau lah. Oh, ayat nampak tak? Itu kaunselor tak bertauliah nama. Ya, yang dah ada tu kau sabarlah banyak-banyak. Allah pilih kau sebab kau kuat. Kau tabah tau. Suami kau ni lelaki kiriman Tuhan. Kau teruskanlah cinta tanpa henti tu. Cakap dengan dia, jangan benci cintaku. Saya tak tengok drama tu, saya tahu tajuk ya. Tapi kesian Husna. Dah, bukan apa dah dalam watak drama jangan benci cintaku tu. Saya tengok Husna dalam Facebook tu orang balunnya. Tak bergunanya perempuan mati lagi baik. Dia berlakon. Macam tu punya khusyuk dan tawaduk tengok drama. Dimaki perempuan tu. Ingat tak dulu yang Abu Bakar Juah yang berlakon jadi komunis? Ingat? Pasal tak? Orang lama kenal lah yang berlakon komunis. Nek moyang jahat ingat tak? Dulu mana ada Facebook, ada internet. Sekali dia pergi pasar raya. Ada satu makcik tu nampak tu diludah lah kawan. Mampus kau komunis. Dia berlakon. Daripada dulu sampai sekarang, perangai orang kita tengok drama macam tu khusyuk. Dahsyat betul. Itu yang saya tak nak berlakon tu. Ayat nampaklah. Sampai nyolit kan. Kita ni ketaksuban tengok la ilaha illallah tahu tu. Tengok tu ambil pengajaran sudahlah kan. Saya tak tengok drama Melayu ni. Ni baru nak tampar dah korek. Betul tu dia. Baru nak tampar bersambung. Itulah kau jawab sambung. Geram. Kadang saya duduk kat hotel bila camah duduk kan buka ada drama. Tahu ngasal sadap bersambung. La ilaha illallah tak ada. Menyampah betul dia tengok drama ni. Tak habis kita tu. Tu sebab saya gemar tengok filem Tamil. Sebab filem Tamil ni dia mengasah critical thinking.
Kita tak boleh agak ending macam mana tu. Dah mampu, hidup dah balik. Macam mana buat tu? Bayangkan tu, tak boleh agak lah kan. Main-main. Dah accident, dia lenyek kat lori, tagak dah lagi lawan. Anda. Kan? Iyo. Makin canggih sekarang ni dah main. Kan? Kemudian yang ketiga, jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya. Ingat tak jiran dulu-dulu? Nabi kata, jika dia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Dulu-dulu macam mana? Pinjam garam dulu. Pinjam garam. Ada ke istilah pinjam garam? Mana ada? Dulu ada. Pinjam garam lah. Nak berapa banyak? Pek lah sikit lah. Tak ada banyak lah. Tak ada mangkuk lah. Tapi dia bayar balik dengan apa? Dengan bondo yang dia masak dengan garam tu bagi balik. Bagi sikit orang tu merasa. Ya Allah, kau tak payahlah. Kan? Adab yang macam tu. Bagi jiran dia yang terbaik. Kita ni nak bagi jiran, bagi yang elok-elok. Ya, ambil lah. Ya Allah, kau ni apa ni? Kuih lapis ha. Hui, sampai seloyang kau bagi dia pun banyak bona. Kenapa kebetulan tak jadi? Tak jadi bagi orang apa? Nak bagi yang elok. Kuih yang reject bagi ke orang asah tahu berangai kan? Bagi yang elok bagi. Kan? Kadang orang dulu kan tu kita heran ukhuwah dia tu. Rumah bukannya rumah pagar macam ni. Rumah sebuah-sebuahan. Pergi tengok kau pergi tengok Cik Leha kau kenapa tak nyidai kain nak dia pahal Nah, long pergi tengok. Alah, sihat dah tu hari ni dia tak basuh bajunya. Pergilah tengok. Along ni pun pergilah tengok. Assalamualaikum. Along pun buka. Cik Leha pun buka. Ada apa long? Tak ada mak, saya tengok Acik sihat tak? Sihat. Kenapa pula? Acik tak sidai kain hari ni. Cakap dengan mak kau kan apa dah. Acik dapat TV baru. Dia pun balik report kat mak. Mak, Cik Leha sihat. Dah cakap lah, dia sihat. Tapi tak sidai kain lah. Dia dapat TV baru. Besar ke TV nampak cerita kan. Lepas tu barulah Cik Tun ni datang pula. Bukan nama sebenar. Dia pun datang pula. Assalamualaikum. Nak tengok kau sihat ke tak? Wah, tadi anak dah beritahu dah tadi. Nak tinjau TV orang tu. Ya. Macam itulah orang dulu. Tapi ukhuwah rapat kan? Ukhuwah rapat. Kemudian jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Jiran kita sakit, ziarah. Jangan tangguh-tangguh. Konon pula yang sakit teruk, pergi tengok. Kita selalu terjadi kan? Yang sakit teruk, besoklah pergi. Tengok malam tu meninggal. Besoklah pergi, lepas tu malam tu meninggal. Apa ayat kita? Aku baru nak pergi tengok. Wahal tadi ada peluang tengok tak? Ada peluang kita tangguhkan. Itu kerugian yang sangat besar. Kita boleh jumpa orang yang sangat memerlukan perhatian pada ketika itu, mendoakan kebaikan untuk kita, rugi gitu. Aku baru nak pergi tengok. Dah dia meninggal terlepeh. Itu dia meninggal kok kita meninggal. Sama dia terlepeh. Kan? Itulah. Ziarah cakap baik-baik. Kau dah berapa lama dah sakit ni man? Dah 3 minggu dah. Kau jangan risaulah kau makan ubek tu. Aku dulu macam tu gak. Minggu kompek baru elok. Iya. Mudah-mudahan. Macam tu lah cakap. Kau berapa lama sakit lah? Dah seminggu lebih lah. Kau standby lah. Mak kasar betul ayat dah. Suruh standby. Aduh, kita ni boleh tengok orang sakit. Tapi betul, ubek penyakit sombong ada 3. Ubek kepada penyakit sombong ada 3. Pertama, ziarah orang sakit tonat. Tengok orang sakit tonat kan, kita mesti otomatik terfikir, aku besok janganlah sakit macam ni. Kalau nak cabut je lah nyawa aku. Itu pertama. Kedua, ziarah orang meninggal. Tapi ziarah sakit tonat tu bukan saja-saja cari tau. Ada sesiapa yang tonat ni? Tak, bukan macam tu lah. Mana yang kita dengar dia sakit tonat, pergi ziarah. Kedua, ziarah orang meninggal. Kita tengok orang meninggal, kita akan fikir, aku besok macam ni lah. Mesti ada punya dalam hati kita. Kan, aku ni tak nak lah. Ya Allah, ramai betul orang tengok dia. Aku besok mati, ada tak orang tengok ni? Dah lah banyak perangai aku ni. Banyak nyakitkan hati orang. Nampak tak? Hilang sombong sikit. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur pun boleh hilangkan sombong.
Tak ada siapa pun pergi kubur tak terfikir aku besok tanam kat mana. Mesti terfikir punya. Ya Allah, dah penuh pula kubur sebenarnya. Mana pula ditanam aku besok ni? Mau disangkut ke pokok soalnya dah penuh lah. Penuh kan? Itu pun ada yang cakap tu. Ada ustaz dalam WhatsApp tu kan, orang share kan. Jangan pergi kubur, jangan ziarah kubur, tu amalan orang Yahudi tu. Kan ada orang cakap kan? Pedulilah, bingai tu. Nak pergi ziarah, pergilah ziarah kubur. Dah lah dia kahwin dengan orang Kelantan, jangan jarang dapat balik. Itulah time pergi kubur, pergilah. Kan? Jangan pergi kubur pagi ayo, amalan orang Yahudi tu. Bukan. Ikutkan agama-agama lain tu pun tu lah kerja. Kau mampu pergi ayo dia memang pergi tengok. Tapi kita ni, ziarah kubur, kita ziarah bukan mengatap macam dia. Orang Yahudi ni pergi kubur mengatap-atap. Bangunlah kau bang, rindu kat kau. Bangun betul laki kau mampu betul. Kan? Pergi ziarah tak ada masalah. Cuma yang tak boleh, diwajibkan tu tak boleh. Kalau kita mewajibkan pergi kubur, pasti pagi raya kedua kena pergi. Itu tak boleh. Jangan pula kita mewajibkan. Tu yang tak boleh. Pergi kubur mana ada baca-baca Yasin ni, memandai ya. Bukan wajib. Nak baca apa? Kalau kau rajin nak baca satu Quran, baca satu Quran. Nak baca Yasin aja, baca Yasin, tak ada masalah. Baca Fatihah, bacalah. Baca Yasin tak boleh, apa tak boleh. Tapi nak baca apa? Baca surat khabar. Betul lah, semua tak boleh. Ni semayang atas kursi ni, mazhab kursi dia. Sekor dia. Nanda dah, tapi kenalah tahu kursi macam mana nak pakai. Macam mana kaedah kita ni, kursi, kaki kursi tu kat mana, ganggu saf ke tidak, tengok. Duduk belakang sekali senang, tapi kalau tarawih makan belakang sekali tu kursi. Tapi jangan risau, kursi tu makin lama makin ke depan. Orang makin tak ada. Jadi kursi ke depan, sudah macam orang ceramah. Kursi you tinggal. Itu. Tak ada masalah, ada pakailah kursi tu. Malam nisfu Syakban. Jangan baca Yasin 3 kali. Malam nisfu Syakban baca Yasin 3 kali neraka. Memang lah. Baca Yasin 3 kali neraka. Yang tengok bola kena mamak time tu semua syurga. Apalah. Nak baca satu Quran boleh. Nak baca Yasin 3 kali boleh. Nak baca 2 kali boleh. Baca sekali boleh. Kau pemalih mana? Yasin. Sadaqallahul azim. Tu bergantilah jadi orang pemalih betul. Tapi jangan diwajibkan tu. Mesti baca 3 kali. Kotak tak boleh. Itu ya tak boleh. Faham tak? Nak amal lah. Ni tahlil pun tak boleh. Betul. Reseko lagi pula. Tahlil pun tak boleh. Nabi tak boleh. Betul. Tetapi kan dah sebut. Kan dah disebut. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka wa zakarullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Tahlil tu tujuannya nak ingat Allah banyak-banyak. Tu Tapi betul, kalau kita segala puji-pujian ingat Allah tu, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil lah tu. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ingat dan kuala. 2 pahala paling besar dalam tahlil. Pertama zikir tu, yang kedua makan. Makan tu pun pahala. Tuan rumah berpeluang sedekah. Kan? Tu sebab kita jangan komplain. Tu sebab kalau tuan-tuan pergi Seremban, tuan-tuan tengok pondok kat Seremban, tahlil tak ada kajap-kajap dah. Semua panjang-panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Amin. La ilaha illallah. Ni imam muda pula kan. Okey tu. Imam ditutuh buat 1000 kali malam tu. Dalam la ilaha illallah. Kau tukar imam ni. La ilaha illallah. Dah sampai dah. Dah mula dah kan. Dia kalau la ilaha illallah. Tu seorang ni ponek tu kan. Ya barulah betul. Licin ni kau jual nasi dengan lauk tu. Sebab ponek betul panjang tahlil. Iya, kita ni kadang-kadang kita ni sikit-sikit pun malu kadang. Iyalah, kita ni lemah kan. Lemah. Zaman sahabat sahabat pun istighfar 70,000 kali sehari. Mana kita nak lawan? Tak dapat lawan dia tuan-tuan kan. Itulah dia. Jadi maknanya kalau sakit ziarah dia. Kalaulah mendapat satu kebaikan, ucapkan tahniah kepadanya.
Tahniahlah laki kau naik pangkat. Syukur dalam taman gitu. Ada orang yang ada pegawai besar cari. Senang tak tolong sok. Alhamdulillah anak kau dapat UPSR 6A. Tahniah tau. Makasihlah banyak. Kadang-kadang orang tu malas nak cakap. Anak kau dapat berapa? Alhamdulillah syukur. Bolehlah nak masuk tingkatan 1. Punya merendah diri. Kau cakap lah anak kau dapat berapa? Alhamdulillah syukur. Anak kau 6A kan? Alhamdulillah. Ada seorang tu pula. Dia selindung, dia pakai bahasa kiasan. Anak kau dapat berapa UPSR? Alhamdulillah. Dia bawa balik 3 ekor ayam. Sampai dia catuk 2 ekor cacing. Yang tak sadap tu ada seekor dugong pun ikut sama. Makna 3A, 2C, 1D. Yang seorang tu lambap. Tapi apa? 3 ayam, 2 cacing, 1 dugong. Kau cakap tu. Masalah bangang kau ni kan. Orang tu saja tak nak tunjuk-tunjuk keputusan anak tu, dia pakilah bahasa kiasan macam tu, faham kan? Ucapkan tahniah kalau dapat kebaikan. Tahniah lah Haji. Haji tu umur 85 tahun. Baru kahwin. Bini dah lama meninggal. Dapat kahwin bini umur 25. Tahniah lah Haji. Dapat orang rumah 25 tahun. Alhamdulillah. Tahniah Haji. Inilah. Ini kena mulut jahat. Malam pertama mampu itu. La ilaha illallah. Janganlah. Agak-agak lah mulut kau kan. Cuba cakap elok. Cuba tanya perempuan tu. Kenapa kau gemar dengan Haji tu? Dah banyak umur. Bukan apa, dia lemah lembut. Pandai ambil hati kan. Lepas tu jaranglah dia marah-marah. Dan setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia pokak tak terang lah. Tak bukan orang sini lah. Tapi kadang kita sangka baik, cakap tahniah lah kan. Jika dia tertimpa bahaya, engkau turut sedih bersamanya. Kalau dia susah, dia aksiden ke apa, kita pun sedih. Kau macam mana keadaan kau? Okey. Itulah tahu lah. Kau ni apa? Aku tak tahulah. Seorang pun dia dah lama dah tak tahu batuk pala tau. Memang macam lu kan. Macam-macam lah petua datang. Kau makan asam jawa ni. Bantailah cirit-birit dia kawan tu lepas. Dia tak boleh asam jawa. Kadang tak boleh. Kalau suara-sorak tuan-tuan, dia ada satu petua tuan-tuan. Saya ni kan suara kan, kalau kita suara kita sorak kan. Apa petua? Minum air sasi. Ni betul cakap ni. Jangan Coca-Cola tau, sasi. Tapi air sasi tu masuk dalam periuk, kita didih kat dia, nak buang gas itu dulu, minum suam-suam. InsyaAllah okey. Ada bantai lah diombunkan nasi tu. Kan korak nasi tu kan, minum air ombun tu kan. Macam-macam lah. Sekarang cuaca tak elok benar tuan-tuan, jangan pakai-pakai benda macam tu. Tapi air sasi ni dia basah pada kayu akar sasaparilla. Sasi saja. Kemudian jika ia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Hantar jenazah dia. Kemudian jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Kalau kita nak naikkan tembok, bincang dengan orang sebelah. Kalau naik tembok, jangan kita siminkan belah kita, belah dia batu-batu. Siminkan sebelah dia sekali. Boleh. Kan? Jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Nabi sendiri kalau masak, Nabi lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi dekat jiran-jiran baginda, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi, Nabi bagi. Kemudian jangan mengganggu perasaannya. Jika engkau membeli buah-buahan, berikanlah sedikit kepadanya, dan sekiranya engkau tidak mau memberikannya, hendaklah kau memasukkan buah-buahan itu ke dalam rumahmu secara rahsia. Maksudnya makanan itu masuk secara rahsia. Dan sekiranya kamu ingin memberi anak-anak kamu makan, janganlah dia makan di luar rumah sehingga dilihat oleh anak jiran kamu. Nampak tak? Macam tu sekali Nabi ajar kita. Sebab nak jaga. Nak jaga. Kan? Jadi makna kata, jagalah elok-elok. Konsep persaudaraan dia 3 silaturahim ni kau nak jaga. Tu sebabnya kalau kita buat program, macam saya cakap tadi, jiran 3 hak tadi. Kita boleh buat jamuan Aidilfitri surau, tak ada masalah. Tapi jemput juga jiran. Adakah yang bukan Islam dalam ni?
Ada kan? Ajak juga dia datang sama. Dia datang ke surau. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila dia datang dalam makan-makan tu hati dia tersentuh. Kita tak tahu. Tapi bagus dia layan kita. Bagus betul dia orang makan sesama dia orang ni. Aduh. Kono pula kita masak. Kebetulan nak ada yang taufu menu itu. Dia pula gemar yang taufu. Tersentuh lagi hati dia. Lepas tu dia pun jumpa dengan pengurusi Persatuan Penduduk. Cik dia nak tanya sikit. Kalau saya mau masuk Islam apa macam? Nampak? Situ semua dapat pahala. Nampak tak? Tauhid mengucap kawan. Tu abang Adam Qori tu. Adam Qorili tu kan. Saya pernah sepentas dengan dia cerita macam mana dia kata sebelum dia dapat Islam, dia kata kalau betul lah Islam ni benar, ya Allah kau tunjukkanlah aku Muhammad. Dia kata macam tu. Malam tu dia mimpi nampak seorang lelaki datang ke dia, dan tapi dia tak dapat tengok muka lelaki tu sebab cahaya kat belakang lelaki tu kuat betul, terang betul. Dan dia yakin tu Nabi. Dia sempat tengok anak matanya saja. Dia pandang anak matanya, terasa tenang dan damainya hati dia. Dia yakin itulah Rasulullah. Lepas tu besok tu dia bangun langsung pergi dia kat masjid kat Kelumpur, jumpa imam, langsung mengucap. Dia masuk Islam tuan-tuan lebih kurang tahun 2012 sampailah tahun awal tahun itu tahun lepas 2018 kan, baru 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi kawan-kawan dia. Kita dah lama Islam ni pun sekor pun tak dapat. Sekor pula seorang pun tak dapat. Kan? Cuba fikir. Sebab apa? Sebab kita kan sesama kita pun kita tak baik. Macam mana? Tu sebab ukhuwah kita nak kena jaga. Kita semangat persaudaraan kita. Tak payah tengok jauh lah. Tak payah tengok benda lain lah. Tengok gotong royong. Gotong royong surau Al-Hidayah. Dia buat seminggu sebelum. Yang datang muka yang sama. Kenapa? Yang komplain pun orang yang sama. Itu salah tu. Kita buat tu kita tak nak. Kita sebenarnya gotong royong tu bersih bukan banyak sangat pun. Kapet ni vacuum sikit, mungkin kipas tu lap sikit bilah dia, mungkin sapu-sapu sikit saja ya. Alasan nak berkumpul sebenarnya. Akhirnya bila duduk tu tahu silaturahim. Duduk berbual. Kau macam mana anak kau? Itulah hari ni nak pergi hantar balik asrama lah ni. Oh ya kau dia masuk sebelum berapa sampai kali ni kereta banyak ni. Perbualan. Cerita-cerita. Kau macam mana? Anak kau macam mana? Anak aku tak ada ke mana-mana tu. Anak aku semua ada kat rumah tu. Tak ada hantar asrama tu. Aku nak hantar asrama tu. Mak dia nangis dulu. Nampak aku. Gitu. Dia silaturahim dia nak kena jaga. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya akhirat. So. Pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat muda, nikmat umur, nikmat harta, nikmat ilmu. 4 perkara. Itu saya akan cerita dalam ceramah yang lain. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kita semua Allah Ta'ala akan tanya. Baik sebagai pemimpin, wakil rakyat ke, Perdana Menteri ke, sebagai ketua lorong, ketua kampung, Persatuan Penduduk, AJK surau, semua Allah Ta'ala tanya. Pengurusi persatuan keluarga. Contoh kita dalam keluarga kita ayah, kita mak pun ada amanah. Allah akan tanya. Itu pun akan cerita dalam ceramah yang lain. Tapi yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Silaturahim ni penting tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis untuk peringatan pada semua lah. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik kepada yang menyalin. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat. Dunia kono, akhirat pun kono. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Aku dengan dia tak ada apa-apa lagi dah. Kau jangan sebut nama dia ke aku. Oh, sedap saya cakap. Jangan tuan-tuan. Hidup dah lah tak panjang. Jangan cari pasal dengan orang. Orang nak cakap kita biarlah. Tak luar pun kita. Orang nak cakap pasal kita peduli lah. Jangan kita musuh dengan orang. Dia nak cakap, biar dia cakap.
Samsul debat, tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Orang nak cakap pedulikanlah. Kesian Aida Jebat, jangan. Orang nak cakap biarlah. Kalau kita memikirkan orang cakap apa benda pun tak boleh buat. Betul. Hidup kita ni memang hidup dalam persepsi. Manusia akan cakap macam ni, tapi sampai bila-bila pun kita takkan dapat puaskan hati orang. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik kaldai. Orang bising, aduh kaldai tak nak naik. Sudahnya ayah naik kaldai tu, anak tarik. Orang kampungnya nak cakap, dia seksa budak tu, dia sadap duduk teh tu. Dia seksa anak tu. Sudah anak naik, bapak tarik. Kurang hajar punya budak, dia biar bapak tarik. Sudah dua-dua naik, mengengkeh kaldai tu. Menyeksa binatang betul lah. Sudah kaldai naik dia, lagi teruk. Patut dia naik kaldai, dah kaldai naik dia. Maknanya sampai bila-bila kita takkan dapat puaskan hati orang. Yang kita nak jaga tu Allah Ta'ala. Itu sebab datang surau, bukan sebab manusia. Kerana Allah lillah ta'ala. Kau nak minum bak, tercokik pula. Niatkan Allah. Niatkan Allah. Macam saya datang ni, seronok. PA saya beritahu, Alhamdulillah. Kebetulan pula Samanan Sanwin itu baru-baru je telefon Namilah orang lain 6 bulan. Tak apa dah, boleh lah. Boleh tak? SD okey tak? Okey lah. Saya tak pernah datang tu. Sanwin yang tempat ada gelongsor tu kau. Tak, Kek Batu Cave. Ui, itu lain gelongsor tu. Alhamdulillah rezeki dapat jumpa tuan-tuan. Saya tak pernah datang sini kan. Alhamdulillah. Batu Cave ada datang. Tapi Kek surau-surau lain, masjid lain ada saya datang. Tapi ni dapat datang sini, dapat jumpa. Alhamdulillah. Rezeki. Niatkan Allah, baik manfaat. Siapa yang datang kena selfie, dapat selfie lah. Oh, dah mula tak jadi dia selfie dah kan. Boleh, tak ada salah tu. Dia tak kisah tu, ambil gambar, ambil lah. Gambar togak RM10. Aduh lah. Tak ada. Tuan-tuan jangan risau lah. Booking dia tu okey. Samsul debat kalau tak ada 5,000 tak nak dia datang lah. Jangan orang cakap orang. Mandai. Tapi kalau orang bayar, saya ambil. Tak ada saya kira dah. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Itulah sekali tak datang. Dia dah habis tu. Agak-agak lah kan. Tak ada lah. Booking dulu. Yang penting tarikh tu. Alhamdulillah kebetulan ada satu program tu dia postpone. Dapat tuan-tuan rezeki pek jumpa. Lepas tu malam ni alhamdulillah kebetulan sahabat-sahabat saya pun ramai yang free malam ni. Ada sahabat-sahabat saya tu dah seorang daripada Alu Gajah datang bawa barangan sunnah. Tuan-tuan tengoklah kan. Nak beli kurma tak lama lagi nak puasa ni. Kan? Orang kita biasalah. Dah masuk Rejab kan? Dah masuk Rejab kan? Orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab terbayang Syawal. Lagi jauh. Lagi jauh. Sahabat saya daripada Melaka tu dia bawa apa habatus sauda, dia bawa apa ada buah zaitun, ada buah tamar, madu lebah pun ada bawa. Begitu juga sahabat saya yang seorang tu pula daripada Sungai Petani Kedah bawa susu kambing tahur, baik untuk gastrik, baik untuk pencerasan minda dan rasa sedap insya-Allah. Yang mana sesuai untuk semua golongan usia. Dia bawa tak banyak, dah habis banyak kek pagi tadi menego dia kek Sepang. Banyak habis tuan-tuan. Kalau boleh habis yang kotak-kotak atau habis yang semua. Lepas tu begitu juga ada pamphlet brosur umrah. Siapa yang nak pergi dengan saya insya-Allah pergilah. Tak ada masalah. Tak pergi dengan yang lain pun tak apa. Ni bukan promote dah, lebih kurang. Insya-Allah. Tuan-tuan kalau orang pergi umrah, bagi galakan jiran-jiran kita pergi tau, rugi tau dengan jiran-jiran kita nak pergi umrah. Tak kira lah travel mana, pergi dia. Kedoakan aku ya, dan orang yang pergi umrah pula, kena ingat orang minta tolong, doa tu, benda tu wajib sampaikan. Sebab dia minta tolong tu kita dah ambil tu sebab kena catat, jangan main ambil ringan dia. Sampaikan salam ke Rasulullah salim. Kau ya, okey. Lagi? Okey siapa? Ambil nama. Tak adalah ramai benar dah sampai ada kat Makkah tengok senarai nama tu 360 orang. Janganlah kita baca depan makam Nabi tu. Kan? Maknanya kita niatkan sekali. Ni 360 orang ni sekarang kejap lagi aku nak sampaikan salam dekat Rasulullah. Kita dah niatkan awal daripada bilik tadi. Ni dia 360 orang ni. Jadi sampai sana, ya Rasulullah, aku menyampaikan salam orang Malaysia Rasulullah berdasarkan senarai yang aku niatkan tadi. Dia semua sampaikan salam dekat kau ya Rasulullah. Sampaikanlah.
Kan? Lepas tu ada orang pergi cakap tahniah lah, tahniah, syukur seronok tau. Kau pergi bila? Dalam bulan 11 ni, kau pergi dengan siapa? Dengan Syamsul-Debat. Tunglah kau. Musim sejuk tu kau bawa baju tebal-tebal sikit. Ya kau. Pergilah. Kek Sanun kan seronok. Seronok. Tak ada lah rasa macam ponik semayang, tak ada. Kejap-kejap semayang, kejap-kejap semayang. Tak apa konon je. Satu pun joy. Kita pergi sana, kita tak bawa pangkat-pangkat dunia. Kita pergi sana tak fikir dah pasal duit. Bawa duit pun sekadar yang kita boleh bawa je. Tak ada kita heboh tu. Kan? Yang bawa duit banyak tu banyak yang hilang kan. Kan? Tu sebab saya ramai masuk Makkah dulu, selesaikan ibadah, lepas tu pergi Madinah baru melontar. Melontar kat kedai tu. Melontar duit kan. Pergilah. Pergilah tuan-tuan. Jangan risau-risau dengar cerita-cerita orang tu biar apa. Memang ada benda-benda pelik. Saya balik baru ni ada benda pelik. Saya balik hari tu ada seorang tu dalam kapal terbang, dalam perjalanan balik. Panih. Buka baju perempuan tu. Buka baju. Ada benda macam tu. Sampai pramugari tu ambil selimut lah tutup badan dia. Memang ada benda-benda pelik ada. Ada orang pergi haji, mulut dia celupar mana kan? Dia baru dapat panggilan yang terakhir, yang senarai simpanan tu, panggilan terakhir. Dapat pergi, terkeluar pada mulut dia. Lagi baik tak payah pergi dia. Terkeluar cakap tu. Lagi baik tak payah pergi. Bini, Syabang ni tak baik cakap macam tu. Apa berlaku? Sampai kat tanah suci, dia jojak kaki tumbang, koma, tak sadar. Menangis bini, bawa lah pakai wheelchair, buat mana yang boleh buat. Balik sampai je di Malaysia, sampai ke rumah ni, elok, tak sakit apa. Menangis kawan tu, bertaubat siang malam. Lepas tu diulang balik pergi umrah. Ya memang ada, tapi jangan kita takut kena orang dengan cerita tu. Kau je jagolah kau. Kau dah lah tak pergi surau wali dayah. Aku tengok muka kau pun tahu, kenapa lah? Aku rasa kau ni tak nampak Kaabah kau ni. Agaklah mulut kau ni. Kasar gurau. Dia tak gurau dah, kawan dan 10 orang tu tak nampak dah. Dengar kau masuk kau seboleh ni. Ya kau. Jangan. Takkan tak nampak. Betul. Tu pulanglah kat kau. Nak percaya. Tak nak percaya, sudah. Tak tidur kawan tu. Dalam penerbangan 9 jam tu, tokobil. Nampak tak? Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg, lari dia pergi masjid nak buktikan dia nampak Kaabah. Balik di hotel menangis jumpa ustaz, ustaz saya tak nampak Kaabah ustaz. Banyak dosa saya ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Kunyo tahu dia pun tak perasan tu Madinah kan. Dia kali pertama pergi, dia tak tahu. Tak jangan nyakat-nyakat orang. Elok cakap. Betul. Kan? Saya bukan apalah, tapi itulah dia. Sekarang ni cuma saya peringatan mesra lah. Pergilah dengan travel mana sekalipun. Cuma kalau dengan saya tu KRS ataupun HB Travel. Cumanya pergilah dengan mana-mana ustaz pun pergi. Semua satu pesanan saya, jaga-jaga sebab hari ni skim menipu orang bab umrah ni banyak betul. Kementerian Pelancongan dah tetapkan yang paling minimum jangan rendah daripada 4900. Bawah daripada 4900 bohong. Jangan risau. Bayar 4000 je. Lagi 3000 ada datuk sponsor. Jangan percaya. Felda ataupun berbanyak dulu. Kalau tipu. Bayar 4000, kumpul duit punya susah. Ya Allah. Orang sekarang tak takut lah. Mengenai orang tu dah puas ngumpul duit. Bagi 4000 jam tu hilang. Sudah kawan tu tawaf di KLIA. Sampai KLIA tak lepas-lepas terbang. Tawaf kan situ. Pusing. Tak habis gua. Ya, dah kena tipu. Potang dah sampai dah kat Batu Kif. Lah kau buat apa ni? Aku balik hari je. Bukan balik hari dah kena tipu. Kan? Itu jaga-jaga lah tuan-tuan. Jadi rasa cukup sangat tu. Saya faham. Signal suruh berhenti tu saya faham. Kalau beralih-alih sampai duduk tu mana ni faham tu kan. Jadi insyaAllah. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Saya minta maaf banyak-banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Tetapi kesimpulan yang paling penting. Jagalah ukhuwah silaturrahim antara kita. Jagalah. Tuan-tuan, kita tak boleh nak memusuh. Kalau kita tak pisahkan diri kita akhirat besok, jangan musuh dengan orang. Baik-baik je. Baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik untuk kita. Jangan poning-poning kepala.
Hidup tak panjang, kenapa cik pasal dengan orang? Baik kita baik dengan orang. Jadi dengan itu, cukup setakat ini. Minta maaf banyak. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu menjadi kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.